Apa yang menariknya bila disebutkan Syaban, ia sebenarnya bulan yang sinonim dengan situasi diangkatnya. Apa yang kita lakukan, amalan-amalan, segala ibadah maupun perbuatan buruk dan maksiat kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam istilah yang mudah, ia adalah bulan yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih diangkatnya catatan amalan ke hadirat Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, sidang jemaah, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sama-sama kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut hadir bersama kita pada saat ini, pada waktu ini, malaikat yang mulia, dengan dipanjatkan setinggi puji-pujian alhamdulillah dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan segala nikmat, rezeki dan pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah. Sampai ke saat ini, terus kita dikurniakan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di atas jalan ketaatan yang sama-sama kita doakan, kita mohon ke hadirat Allah agar ia menjadi amalan yang terus kita laksanakan sehingga ke akhirnya direzekikan, dikurniakan kita dengan husnul khatimah, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada malam ini dalam himpunan kemuliaan, iaitu setelah kita selesai melaksanakan ibadah yang paling mulia, iaitu solat fardu secara berjamaah. Berada pula, kita sedang berada di tempat yang mulia, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang dipesankan oleh Tuan Imam kita tadi, jangan lupa tuan-tuan puan sekalian untuk kita niatkan iktikaf, bagi menjadikan duduk kita ini bukan semata-mata pahala dan ganjaran daripada majlis ilmu, taman-taman syurga, akan tapi mudah-mudahan ada pula di sana pahala daripada iktikafnya kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan puan sekalian, setelah selesai kita menjalani bulan yang mulia, salah satu daripada 4 bulan-bulan haram yang digelarkan sendiri oleh Allah Ta'ala sebagai suci ataupun haram di dalam Al-Quran, di dalam ayat 36 daripada surah Taubah juzuk yang ke-10. Dan malam ini, setelah daripada selesainya Rajab, kita berada pada bulan Syaban, dah seminggu pun kita menjalaninya, Masya Allah. Begitulah cepatnya masa yang berlalu. Dan inilah tuan-tuan puan sekalian, selain daripada Ramadan yang kita nantikan, Ramadan yang dah disusun segala program dan aktivitinya, jangan terlupa, hakikatnya kita sedang berada dalam salah satu daripada bulan yang tidak kurang juga hebatnya, bulan yang bahkan sinonim dengan ibadah puasa yang sangat hebat dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tuan-tuan puan sekalian apa yang sama-sama kita akan ambil kesempatan
dalam menghargai nikmat Syaban yang Allah rezekikan sekali lagi ini. Boleh jadi ada yang hadir ini bahkan sedang menikmati Syaban kali yang ke-70 lebih. Dan pastinya ada yang hadir ini kali yang ke-60 lebih, 50 lebih. Berdasarkan umur kita masing-masing. Maka kita akan lihat apa yang telah disusun oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Apa yang boleh kita lakukan tuan-tuan dan sekalian dalam menghargai nikmat Syaban ini. Juga cara tidak langsung dalam kita membuat persiapan yang terbaik untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang terpaling sempurna mudah-mudahan dalam sepanjang kehidupan kita insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang menariknya bila disebutkan Syaban, ia sebenarnya bulan yang sinonim dengan situasi diangkatnya apa yang kita lakukan, amalan-amalan, segala ibadah maupun perbuatan buruk dan maksiat kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam istilah yang mudah, ia adalah bulan yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih diangkatnya catatan amalan ke hadirat Allah. Dan menarik tuan-tuan sekalian, bahkan di sana berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, catatan amalan kita ada yang disebutkan hadis bahkan dia diangkat sehari 2 kali. Iaitu pada setiap pagi dan juga petang. Sama ada kita sebut dengan lafaz diangkat atau juga kita lafazkan dengan istilah dibentangkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, disebutkan pula dalam hadis-hadis yang lain diangkat ke hadirat Allah taala pada setiap minggu 2 kali. Itu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat bagaimana ia berlaku pada hari-hari yang Nabi istiqamah berpuasa sunat, iaitu hari Isnin dan juga Khamis. Dan ia berlaku secara mingguan, selain daripada berlakunya itu secara harian, pagi dan juga petang. Dan Syaban inilah yang ketiga. Disebutkan pula dalam hadis-hadis yang lain, diangkat catatan amalan kita ke hadirat Allah Ta'ala secara tahunan. Maka di sini tuan-tuan sekalian, satu daripada perkara yang pastinya kita takkan tahu, iaitu ia termasuk daripada perkara-perkara ghaibiyat, melibatkan perbezaan daripada 3 yang dihimpunkan oleh para ulama ini. Jadi tuan-tuan, kalau kita bertanya, kalau ada yang tanya saya malam ni pun Allahu a'lam, saya tak tahulah apa penjelasannya, perbezaan di antara tiga cara amalan kita ini diangkat. Sama ada yang berlaku cara harian ini amalan yang melibatkan buku kecil, yang tahunan bulan Syaban ni buku besar, wallahu alam, dan kita tak tahu, kerana ia termasuk perkara-perkara ghaibiyat. Cuma kita mulakan tuan-tuan perbahasan kita malam ni bila melibatkan catatan amalan. Segala yang kita lakukan ini ditulis dan tak terlepas daripada catatan para malaikat. Ia sebenarnya disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh lihat sama-sama pun apa yang dirakamkan Allah dalam surah Qaf, iaitu pada firman-Nya, apa yang Allah sebut dalam ayat yang ke-18 surah Qaf juzuk yang ke-26. Atau muka Al-Quran yang semuka-semuka tuan-tuan boleh lihat dalam handphone kita pun, pastinya ada handphone, dalam kita ada Quran, iaitu muka surat yang ke-519. Allah bahkan sebut dengan lafaz yang nyata melibatkan kedua-dua nama malaikat, yang kita pegang sebagai malaikat yang mencatat amalan itu, iaitu seperti firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surahallahul azim, surah Qaf ayat yang ke-18 juzuk yang ke-26. Inilah asas kepada apa yang diistilahkan oleh para ulama nama malaikat yang mencatat dan menulis amalan manusia, amalan mereka yang nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebenarnya ayat ni kalau betul-betul kita dapat baca, dapat kita amati dengan sungguh-sungguh tuan sekalian, dia ayat menakutkan. Ia adalah gambaran betapa perbuatan kita ni langsung, tak ada yang terlepas. Bayangkan ayat ni dimulakan dengan firman Allah, ma yalfizu. Perkataan ni tuan-tuan kalau tengok pada terjemahan, boleh buka sama-sama pun. Yalfizu ni daripada asalnya daripada 3 huruf, iaitu lam, fa dan juga za.
Inilah perkataan yang kita bulat-bulat melayukan jadi istilah lafaz. Kan, dilafazkan, melafazkan, terlafaz sampai jadi lirik lagu ataupun waktu akad nikah. Hari ni lah kot. Kalau ada tuan-tuan tadi menghadiri jemputan akad nikah ataupun besok ke bila-bila cuti sekolah kan, inilah musimnya. Sana kahwin, sini kahwin, sana kenduri, sini kenduri. Maka kitalah ini adalah daripada asalnya bahasa Arab. Lafaz ni tuan-tuan sekalian adalah apa yang melibatkan perbuatan lisan. Dan kita bayangkan dia perbuatan yang sangat mudah. Bila kita sebut macam saya tengah bercakap, macam tuan-tuan pun kalau tengah berzikir, kalau ada yang hadir tengah berwirid ataupun apa-apa perbincangan yang sedang berlangsung ni, lafaz dan ucapan, ia perkara yang cara lahirnya macam tak ada apa-apa yang berlaku. Keluar tu kalau ada buat ilio je. Kan ilio ni maksudnya benda yang tak ada memberikan apa-apa, baik kecederaan, baik luka, lebam dan sebagainya. Yang mungkin pada tangan bagi ada sampai ditulis dicatat ni benda yang ada kesan. Kan sampai jadi kes mahkamah. Ya, sebab apa? Ui, sampai luka orang tu. Sampai cedera dibuatnya. Jadi kes mahkamah. Ataupun kena denda, kena saman. Sebab apa? Ada kesan fizikal. Tapi lafaz balik tuan-tuan sekalian, dia bahkan perkara yang tak nampak apa pun. Sampai ada pula di istilah. Selalu juga kita dengarkan tarik balik. Bila dah sebut boleh tarik balik pula. Yang sekarang lagi canggih, apa yang ditulis terutama di WhatsApp, di internet dan sebagainya, punya ringan sampai boleh edit, sampai boleh delete pun. Tadi bukan ada maki ke dalam kita WhatsApp, mana berhilangnya? Oh, dah delete dah. Yang maki tadi kan dah tak ada dah. Itu nak katanya secara asas lafaz itu sesuatu yang ringan. Dalam macam yang sama, ia tidaklah ada memberi kesan yang zahir seperti mana perbuatan memukul ataupun tindakan yang melibatkan luka, cedera dan seumpamanya. Maka yang pertama, tuan-tuan sekalian, ambil ingatan. Kata Allah Ta'ala, hatta lafaz itu pun bahkan tak terlepas daripada catatan malaikat. Dalam keadaan benda yang kita sebut, tuan-tuan, minta maaf, katalah, kita pun selalu tak ingat apa kita cakap. Ramai yang hadir ni pun sampai ke tahap mengulang-ulang apa yang dia sebut, yang dengar sampai naik, nyampah dekat. Bukan semalam dah beritahu ke, hari ni cakap lagi. Bukan hari tu dah remind ke, hari ni remind lagi. Kan yang dengar tu dah menanah telinga dah. Tapi nak katanya, benda yang kita ulang-ulang, kita yang sebut, duk kerap kita lafazkan itu, secara zahirnya benda yang seumpama tidak ada apa-apa kesan secara zahir. Tapi bayangkan tuan sekalian, betapa halusnya hisab Allah SWT, dia bermula daripada catatan malaikat yang langsung tidak ada apa yang terlepas. Sampai benda kita cakap pun kita tak ingat apa. Sampai orang menafikan apa yang dia cakap. Kan? Sampaikan benda yang ada video pun. Minta maaf sebut tuan. Sampaikan pernah viral dulu. Rupa macam saya. Suara macam saya. Tapi bukan saya. Itu nak kata kan, bolehlah. Seboleh-boleh nak dinafikan. Apa yang asalnya, benda itu pun bahkan dicatat oleh malaikat dan tidak terlepas daripada hisab Allah SWT. Maka yang pertama inilah yang disebut oleh para ulama. Ambil ingatan tuan-tuan puan sekalian, apatah lagi kalau perkara yang melibatkan ada kesan. Benda yang melibatkan kezaliman, ada mangsanya, ada pihak yang menjadi tersakiti. Kan istilah sekarang ni lah. Ia pastinya lebih besar dan pasti tak akan terlepas. Bila mana ucapan dan juga perbuatan lisan pun tak ada yang terlepas daripada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama inilah tuan-tuan puan sekalian, terutama zaman kita ni lebih canggih bila mana ucapan itu bahkan berlaku dengan tulisan. Dulu-dulu tuan mudah faham Contohnya kita katalah macam mengumpat. Mengumpat ni dulu dia kena ada partner. Kena ada lawan cakap. Itu yang sampai ada istilah kalau dulu mesyuarat tingkap, mesyuarat pintu, mesyuarat pagar kan. Sebab apa? Nak bagi sah mengumpat tu. Mengumpat ni dia jadi bila ada jiran sebelah. Sama-sama terpacul ke pintu belakang kan. Jadilah mengumpat sebab apa geng dia. Tapi bila bersendirian, tak ada siapa yang dapat dia bercakap, maka mengumpat tu belum betul-betul jadi kan. Jadi mengutuk lah kot. Dia bercakap seorang kat dapur je. Ataupun sambil-sambil buat kerja kan, mulut dia bising, popeng-popeng. Belum lah betul-betul sempurna rukun mengumpat tu. Mengumpat ni kena ada geng dia. Tapi di mana kan, tuan-tuan, Masya Allah, bahkan kita berada pada zaman yang mana mengumpat tu tak payah ada geng pun. Sambil seorang-seorang atas katil.
Sambil seorang-seorang tak ada siapa bersama kita pun jadi. Disebabkan ia boleh berlaku dengan tulisan-tulisan kita. Dengan apa yang kita type. Dengan apa yang kita tulis, sama ada cara manual dengan tangan ataupun yang di type di handphone dan sebagainya. Maka ia juga terpakai dan menjalankan peranan lisan juga, walaupun berpunca daripada jari, berpunca daripada tindakan kita menulis. Maka ini yang pertama, mudah-mudahan tuan-tuan puan sekalian, sinonimnya Syaban dengan catatan amalan yang diangkat ke hadirat Allah SWT. Maka mudah-mudahan kita akhirilah buku kita untuk kali ini, mungkin secara tahunan ni, dengan amalan-amalan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang soleh, dengan minimum maksiat-maksiat yang kita lakukan menjelang buku kita akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan sebut, tuan, ia bahkan sinonim dengan puasa. Yang boleh jadikan kita beranggapan, kalau kata buku diangkat ke hadirat Allah, dalam masa yang sama nak buat amalan, buat je lah kan. Logik kita banyak je boleh buat. Sama ada banyakkan solat, banyakkan sedekah, ataupun sekarang kan orang boleh pergi Mekah, Syabannya Mekah, boleh je. Tapi menariknya, ia adalah perkara yang sangat-sangat sinonim dengan puasa, berpunca daripada kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kerap akan melaksanakan puasa sunat pada ketika catatan amalan itu diangkat, sama ada secara mingguan, Isnin Khamis, maupun secara tahunan, iaitu bulan Syaban. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, masih lagi kita bincangkan secara mukadimahnya ayat 18 daripada surah Qaf ini, betapa hisab Allah Ta'ala sangat halus, sangat teliti. Yang kita bimbang, tuan sekalian, terkejutnya kita ketika di mahsyar, bila membayangkan tak ada yang terlepas. Kalau yang kita terperanjat tu bila melibatkan pahala tu, alhamdulillah kan. Ya Allah, tak sangka ni pun pahala. Aku dulu alihkan dah tengah jalan sebab aku nak lalu. Tak fikir orang pun. Ya Allah, tu pun pahala juga. Ya tuan, ada sebut dalam hadis, bahkan ya cabang iman pun. Mengalihkan dahan, mengalihkan halangan di tengah jalan, yang kita alih bukan fikir jiran sebelah. Kita nak lalu. Tak alih kan, macam mana nak lalu kan? Rupanya itu pun pahala. Mudah-mudahan itulah yang nanti yang menyebabkan kita terperanjat. Banyaknya pahala yang tak disangka-sangka, benda itu pun tak terlepas daripada hisab Allah Ta'ala. Yang menakutkan, tuan sekalian, adalah apa yang kita akan terperanjat di akhirat nanti adalah dosa. Lah, dulu aku membuli kat asrama pun dosa punya. Ini kita risau. Sebab di asrama, kita cakap terang lagi zaman sekarang, anak-anak kita sangat cepat dan sangat awal baliknya. Yang orang tengah gairah sekarang ni musim dia. Gairah sekarang ni tengah permohonan sana sekolah, sini sekolah, nak sekolah elit, nak sekolah HBP, nak macam-macam lah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ni, kalau ada yang juga sedang menghadapi situasi yang sama, tengah menguruskan anak-anak masuk asrama, sebab ini sekarang musim dia, pesankan tuan-tuan, kalau nanti memang anak itu dapat rezeki, berada di tempat-tempat seperti itu, ingatkan mereka bahawasanya hatta kezaliman itu boleh berlaku walau sesama kawan-kawan pun. Jangan dok fikir dalil tu tunggu jadi menteri besar, YB, ataupun jadi orang di jawatan. Hatta boleh berlaku di asrama pun. Kezaliman boleh berlaku sama rakan sejawat pun. Kezaliman boleh berlaku hatta dengan kawan-kawan di sekolah sekalipun. Ini benda yang tidak ringan. Kerana hakikatnya, ia perkara yang dah dikira sebagai amalan. Dah masuk dalam buku dah. Asalkan seseorang itu dah mencapai usia balik. Dan balik zaman sekarang tu, jangan lupa, ia adalah zaman yang sekarang ni anak-anak kita cepat baliknya. Kita duk tengok budak tu kecil lagi kan, alah budak biarkan dia lah, baru nak form 1 kan. Biasalah budak-budak, tak ada biasa tuan. Kalau memang dah capai umur balik, dah mula dosa pahala tu ada dalam perkiraan dia. Dan bayangkan, bila mana normalisasi buli di sekolah tu masih berlaku, mak ayah membela anak-anak yang buat jahat di sekolah, ia juga salah satu daripada bentuk kezaliman. Janganlah tunding orang yang dah ada jawatan je. Jangan tunding orang tu dah ada kuasa sebagai orang yang ada kan, kekuatan dan sebagainya. Kita-kita di bawah ni pun boleh jadi terjebak dengan kezaliman. Maka inilah kata Allah Ta'ala yang menariknya diuraikan oleh ulama dalam tafsir. Contoh saya bawakan pengarang kitab tafsir Al-Wasit. Allah menyebutkan lalu dalam firman-Nya min qaulin. Dan Allah sebut di awal tadi yalfizu. Yalfizu ni maksudnya hatta ucapan pun yang keluar ni angin je. Itu pun hisab Allah.
Apatah lagi melibatkan perbuatan yang zahir. Ada nampak, ada hasil. Dalam macam agama tuan-tuan disebutkan pula dengan istilah qaulin. Qaulin ni pun dah jadi perkataan Melayu juga. Ni selalu bahasa yang tinggi sikit lah. Kaul. Kan? Kaul ni maksudnya qaulin, kata-kata. Ucapan, perkataan dan sebagainya. Yang saya nak kongsikan di sini tuan-tuan sekalian, inilah besarnya peranan bila mana kita membaca Al-Quran, iaitu di sebalik huruf alif dan juga lam. Dalam bahasa kita, kalau dalam Jawi, alif lam ni memang tak ada apa. Saya rasa dalam tulisan Jawi kan, alif lam ni rasanya almari je kot. Kan? Almari apa lagi yang mula alif lam ni. Tapi sebaliknya dalam bahasa Arab, yang mula dengan alif lam ni banyak. Bahkan perkataan yang sama boleh jadi dua. Ada yang ni ada alif lam. Contoh macam rumah kan, baitun rumah. Dulu popular, kalau tuan-tuan ingat dulu tahun 90-an, baiti jannati. Rumahku, syurgaku. Baitun tu rumah, mana-mana je lah. Tapi bila ada alif lam di depan, al-bait, maksudnya rumah itu. Dalam bahasa Arab, alif lam antara fungsinya dia mengkhususkan maksud. Dia kalau bahasa Inggeris, macam nak faham kita mudahnya, macam THE bila ada kat depan. Kan, bila ada THE kat depan, maksudnya dia sajalah. The house. Kan, the car. Maknanya itu saja. Kalau tak ada, THE jadi umum. Dan apa yang menakutkan kita tuan sekalian, ayat dia menggerunkan sebenarnya. Tak cukup Allah sebut dengan yalfizu. Maka Allah sebut pula dengan lafaz qaulin. Qaulin apa dia? Ulama tafsir sebut, bila Allah menyegaskan dengan lafaz qaulin, maksudnya ia adalah pernyataan umum. Bila tidak adanya alif lam, ia bermaksud perkataan apa saja. Sampai ke pengarang kita tafsir Al-Wasi sebut, kemungkinan boleh jadi hatta mereka yang sedang mengeluh, mereka yang sedang bercakap ketika sakaratul maut pun, ia bahkan tak terlepas daripada hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ada alif lam dan dia memberi maksud yang sangat berbeza. Saya kongsikan antara yang paling masyhur. Surah yang saya kira ramai hafal, anak-anak kita pun hafal. Surah Insyirah. Ataupun satu lagi nama dia Asyarhu. Ataupun yang popular pada kalangan kita kan, yang paling popularnya apa? Surah Alam Nashrah. Ramai yang tak ingat bukan apa nama surah ni. Sebut Alam Nashrah, oh saya tahulah surah tu Alam Nashrah. Sebut Asyarhu kan, mungkin dia pinggir-pinggir surah apa tu. Tuan-tuan kalian ada di sini, Allah sampai ulang 2 kali. Tentang besarnya fungsi alif lam ni, terutama pada ayat yang berulang tu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Iaitu kalau kita lihat cara maksudnya, ayat itu mengulangkan perkataan yang merujuk kepada bala, musibah, dugaan dan seumpamanya disebut dengan perkataan usri. Ain, sin dan ra dan maksudnya ujian lah gitu. Ujian, kesusahan, musibah dan sebagainya. Allah ulang 2 kali. Ayat ni tuan-tuan, kalau ada yang hadir ni keluarganya ataupun tuan-tuan pun sendiri yang sedang berhadapan ujian, musibah, ulanglah banyak kali surah ni. Ulanglah beribu kali pun. Mudah-mudahan Allah bantu kita datangkan jalan untuk masalah tu diangkat. Kerana Allah janji dah lama, dah mana Nabi lagi. Fa inna ma'al usri. Rahsia daripada alif lam tu. Bila susah, bala, musibah tu Allah sebut dengan adanya alif lam, ia berarti musibah tu bila datang tu satu. Sebab alif lam ni dia mengkhususkan maksud dia satu je lah. Bersama dengan satu ujian, satu susah, satu musibah, Allah janji apa? Yusra. Dan yusra ni maksudnya kesenangan yang tidak pula Allah sebut dengan adanya alif lam. Kaedah dia sama macam tadi kan, bila tidak ada alif lam maksud di umum. Maka yang kita kena pegang kan, kalau boleh mula daripada ini, bersama dengan susah, ujian, musibah tu bukan kesenangan. Bersama dengan dugaan tu bukannya nikmat. Bersama dengan kesenangan tu minimum 3 nikmat. Minimumnya 3 kesenangan. Ustaz mana tahu minimum 3? Ada ke sebut perkataan salah satu itu? Tak ada. Kita boleh tahu bila kita lihat cara Allah mengungkapkan perkataan itu. Bila melibatkan kesenangan dan nikmat, Allah tidak ada menyebutkan alif lam di sana. Minimumnya 2 ataupun 3 lah. Ini hebatnya bahasa Arab. Baik itu tuan, bila kita baca Quran, insya-Allah baik sekarang, baik nanti bila bulan Ramadan kita tadarus, jaga arahannya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil. Bayangkan pada alif lam itu pun ada perbezaan yang sangat besar. Maka sebab itu surah ini surah yang patutnya diamalkan bagi mereka yang ada ujian berat, musibah yang besar, kesusahan dan sebagainya. Allah dah janji lama.
Bukannya Allah janji bersama dengan susah tu ada senang, bukan. Tapi Allah janji punya detail. Bersama dengan satu susah musibah itu, ada 2, 3, 4, 5 kebaikan yang Allah janjikan kepada mereka yang sabar dengan ujian tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, kita balik kepada ayat kita malam ni. Allah sebutkan betapa halusnya hisab dan catatan itu sangat teliti. Disebutkan dengan lafaz qaulin. Qaulin ni maksudnya apa saja? Pada ketika apa sekalipun. Baik itu dalam fiqah. Atau pada ketika marah sekalipun, tetap berlakunya talak itu. Ini kalau betul-betul dalam kitab kan. Cara pentadbiran, cara mahkamah tu isu lain lah. Di Malaysia kalau kata nak sebutkan hatta lafaz cerai pun kena depan mahkamah. Tapi cara kitabnya begitulah. Hatta tengah marah sekalipun dikira tu. Bila mana ucapan itu berlaku walaupun dalam keadaan dia sedang emosi. Baik itu tuan-tuan dan sekalian. Mudah-mudahan jangan kita pandang ringan terhadap amalan-amalan dan perbuatan kita. Walaupun kita sendiri tak rasa apa. Ustaz, dia tak cakap apa Ustaz, dia okey je. Dia steady je. Dalam hati dia tak tahu tuan. Boleh jadi ia benda yang disimpan. Boleh jadi dia pendam. Boleh jadi lepas pada tu dia tak berkenan dengan kita kan. Jadi jauh hati sebab apa? Keadaan kita yang pernah menyebabkan dia menjadi mangsa kezaliman. Walaupun mungkin dengan ucapan saja. Walaupun kita tulis-tulis je kan, bergurau kasar dalam WhatsApp ataupun bergurau kasar cara ucapan dan sebagainya. Ini yang kata Allah Ta'ala disebutkan dengan lafaz umum, menunjukkan betapa segala apa yang kita lakukan itu tidak ada yang terlepas daripada halusnya hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat rahmatullah, di hujung ayat inilah illa ladaihi raqibun atid. Lain daripada Allah sebut hatta yang kita ucap, bukan perbuatan saja. Kemudian Allah sebut pula dengan lafaz yang sangat teliti, qaulin, disebut secara umum, tidak ada alif lam, maksudnya apa saja ucapan. Hatta tengah sakarat sekalipun, hatta tengah emosi yang berat sekalipun, semuanya ada dalam catatan amalan. Maka di sinilah disebutkan dengan lafaz raqibun atid. Dan dalam akidah kita tuan sekalian, kita nisbahkan dia sebagai nama malaikat. Malaikat yang mencatat amalan ini disebut dalam kitab tafsir pun. Pengarang kitab tafsir Al-Wasit menyebutkan bahawa pencatat amalan itu adalah malaikat yang berada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Menarik tuan-tuan sekalian, ada juga sebagian ulama menyebutkan bahawasanya raqib itu merujuk kepada hafiz. Hafiz ni maksudnya dia sentiasa mengawasi. Tak ada terlalai, tak ada dalam setengah keadaan dia tutup mata. Kan kita ada istilah kan, kita tutup mata je lah. Ataupun buka mata kan, tapi buat tak tahu je. Dia tak berlaku gitu. Ada yang mentafsirkan raqib itu maksudnya sentiasa sifatnya hafiz. Tak ada yang terlepas. Dan atid pula merujuk kepada hadir. Hadir ni maksudnya sentiasa bersama. Dia maknanya tidak macam kita. Kita biasa berlaku kalau baca dalam berita bersedih. Kes-kes kematian di tempat percutian, kes-kes anak hilang di shopping mall. Kebanyakan kes ni bukan dia pergi sendiri, terutama kalau budak kecil. Mesti ada maknya. Mesti ada ayahnya tapi hilang. Ataupun tersesat. Ataupun diculik dan sebagainya kan. Ini contoh. Dalam keadaan kita sebagai manusia ada kelemahan. Pada ketika bersama dengan budak tu pun hilang dia kejap. Ataupun saya pula memang jadi hilang terus. Itu yang membezakan kita sebagai manusia yang ada kelemahan ini dengan malaikat yang sangat mengawasi. Mereka sentiasa hafiz, sentiasa peka dengan apa yang manusia buat. Dan juga ada yang mentafsirkan atid itu merujuk kepada hadir, sentiasa bersama. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, pada apa yang kita beriman, bagaimana perbuatan kita ni, Masya Allah, ia keadaan-keadaan yang memang tak ada jalan untuk kita mengelakkan diri. Zaman sekarang kan adalah zaman yang merata-rata kamera. Saya sendiri bila tengok dalam sekarang ni ramai viral. Baik orang viral kat Facebook atau viral di mana-mana saja. Kita berada di zaman yang kamera tu bahkan berada di dashboard kereta. Tak cukup kat dashboard kereta, dekat belakang pun kamera juga. Tapi yang tak habis fikir, dalam keadaan begitu pun kamera ni mengata-kata, jangan kata yang polis punya, yang orang punya pun banyak. Tapi masih berlaku. Orang kata perbuatan yang jahat, perbuatan tak elok memandu dalam keadaan yang bukan-bukan.
Yang kadang tak habis fikirkan sampai berhenti di jalan tu. Orang ni ada kamera tu. Nah, ini yang kita ambil tiba tuan sekalian. Alangkan dengan keadaan duniawi yang begitu pun, punyalah rakaman itu boleh menyebabkan mereka yang melakukannya dikesan. Macam yang berlaku baru ni, kalau tuan-tuan mungkin ikut beritanya. Kes ini bukan melibatkan kamera lah rasanya. Kes orang yang cermin keretanya dipecahkan. Polis tangkap dia di mana? Dekat Genting Highland. Pukul 3 pagi dalam keadaan orang tu tengah tidur lah kat dalam hotel, diketuk biliknya. Itu nak kata dan kita di dunia yang bukan tahap malaikat roket atif pun kan. Tahap manusia lagi tu. Baik dia merisikan ke, baik dia punya siasatan ke, belum tahap malaikat lagi. Tapi boleh jumpa. Saya impress jugalah. Kagum juga baca berita tersebut. Dapat ditangkap orang yang pecahkan cermin tu dalam keadaan dia sedang berada di bilik hotelnya pada jam 3 pagi. Itu nak katanya, bila melibatkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala pastinya lebih detail daripada itu. Pasti langsung memang tak ada yang terlepas. Alangkan perkara yang melibatkan usaha manusia pun begitu sekali. Sampai dapat dikesan pelakunya. Maka di sinilah tuan-tuan sekalian, bila dapat kita ambil iktibar dan fahami, begitulah tidak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah betapa malaikat sangat-sangat mengawasi. Maka bagaimana kita ambil iktibar dalam persediaan kita? Rezeki kan sekali lagi dapat berada pada bulan Syaban ini, bulan yang sinonim dengan diangkatnya catatan amalan kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang membawa kepada suatu yang menarik, melibatkan amalan Nabi SAW yang sinonim berpuasa pada ketika buku itu diangkat. Baik cara mingguan, Isnin dan Khamis, maupun cara tahunan, iaitu pada bulan Syaban. Muslimin muslimat rahimakumullah, antaranya apa yang diriwayatkan daripada sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah ni tuan-tuan, ini adalah manusia yang Nabi sangat kasihi. Anak kepada anak angkat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Anak-anak Nabi, walaupun yang kita maklum, yang anak kita belajar di tadika, kita pun belajar dari dulu kan, anak Nabi ni 7. Dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, jangan terlupa ada juga di sana seorang anak angkat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Jadi patutnya kita pegang anak Nabi ni 8, 7 campur 1. Nabi dah memeliharanya, Nabi dah memelanya daripada sebelum Nabi dapat anak sulung pun. Kisah unik juga tuan, boleh cari pun kisah dekat internet. Sayyidina Zaid ni sebenarnya boleh dikira sebagai hadiah kahwin Nabi. Hadiah kahwin Nabi tu dapat orang. Kita dah sekarang kan, berapa dulang? 7 balas 9, 9 balas 11, banyaknya. 11 balas 13, ya Allah. Zaman sekarang atas dulang tu macam-macam. Saya bahkan pernah jumpa ada orang bagi hantaran di atas dulang ataupun skateboard. Main-main tuan. Skateboard kita ingatkan barang untuk di atas petang-petang je, ada orang buh atas dulang hantaran. Hadiah kahwin Nabi SAW daripada Sayyidatina Khadijah adalah Zaid. Yang kemudian daripada itu Nabi merdekakan dan Nabi jadikan, Nabi iktirafnya sebagai anak Rasulullah SAW yang kemudiannya anak angkat. Maka Nabi sangat sayang Sayyidina Zaid ni, dan itulah juga apa yang berlaku kepada Sayyidina Usamah. Cuma zaman kita, bila sebut dalam bahasa Inggeris, dan saya yakin kita tak berapa suka nak menyebutnya. Ini daripada barat sebenarnya kan, bila dah diwar-warkan, dah dimomokkan sebagai nama tokoh yang tak elok. Dalam bahasa Inggeris itulah disebut dengan nama Usama. Usama tu asalnya Usamah. Jadi kalau ikut dalam Islam, Usama tu tak apa, itu nama cucu angkat Nabi tu. Tapi bila sebut dalam bahasa Inggeris kan, orang pun takut nak tulis. Nak sebut pun risau, nak sebut jadi nama anak cucu pun risau kan. Apa nama anak kau ni? Usama lah ni. Wahai itu asalnya daripada Usamah. Yang mana beliau lah meriwayatkan satu hadis yang menceritakan tentang amalan Nabi SAW. Tentang kuatnya Nabi berpuasa sunat pada hari ataupun pada bulan Syaban ni hampir-hampir setiap harinya. Dan menarik tuan-tuan sekalian, ia diketahui dan perasan oleh para sahabat. Ini juga kalau ada tuan-tuan puan kitab Syama'il Muhammadiyah di rumah, ataupun kalau ada pengajian di sini tuan-tuan sekalian, saya syorkan sangat kitab Syama'il ni bacalah dengan anak-anak, banyak pun terjemahannya. Kitab Syama'il ni adalah gambaran betapa para sahabat sangat mengambil tahu tentang Nabi. Kita kalau buka tuan awal kitab Syama'il itu bab pertama lagi ada cerita tentang apa? Ada hadis cerita tentang gigi Nabi SAW.
Masya Allah tuan, gigi orang siapa je yang kita ambil tahu gigi orang kan. Setiap bulan gigi pasangan kita pun kita buat tak tahu je. Asal dia boleh kunyah sudahlah. Gigi dia berlubang ke, tercabut ke, lantak dia lah kan. Kau pandai lah bagi tahu. Itulah kata sahabat sampai mengambil tahu benda yang di dalam mulut Rasulullah SAW. Dan ini bersama tuan kalian. Kita kan mungkin kalau orang banyak puasa, banyak ibadah, tak apa, buatlah. Tapi sahabat tanya. Dan inilah apa yang kita lihat di sini. Sayyidina Usamah bertanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, mengapa aku tidak pernah melihat Tuhan berpuasa sebanyak bulan ini jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Maksudnya puasa sunat. Ramadan yang cerita kan, Ramadan yang wajib puasa. Ini yang sunat ni. Rupanya kata Usamah, ini benda yang beliau pernah tanya kepada Nabi SAW. Nak katanya sahabatnya prihatin dan kalian kita sampai boleh malu. Kita kan yang kata dengan orang kita tak kenal, keluarga sendiri pun. Boleh jadi kita yang prihatin pun tak sampai tahap ni. Macam tadi kan, gigi orang pun walaupun keluarga kita, saya rasa kita tak ambil tahu sampai tahap tu. Ni zaman sekarang tengah cuti sekolah ni. Boleh jadi kalau bawa anak tempat-tempat ramai, pergi shopping mall ke mana-mana taman, kan anak hilang kejap. Report dekat dia punya kaunter kan. Kat mana shopping mall, sudah anak kita mana ni, apa hal, tinggal 3 dan anak kita 4, hilang. Ini biasa berlaku dan saya yakin nanti kaum bapa selalunya. Report dekat agad. Report kat kaunter kan, anak saya hilang gitu gini. Dia tanya lah kan. Anak cik umur apa? Umur berapa, nama apa boleh jawab lagi. Bila dia tanya tak anak cik pakai warna apa baju tadi? Sudah. Yang bapak ni tak boleh pakai kan. Entahlah, dia rasa anak saya pakai baju tadi. Tapi kalau apa tak tahulah. Itu bayangkan anak kita yang baru tadi bersama kita. Tak tahu dah. Dia pakai baju apa, orang tu nak tahu. Sebab budak ni kan kalau dia hilang, biasanya tengokkan baju apa dia. Tapi tu anak kita ni, yang baru je kita bawa tadi, dalam masa yang lama dia pakai baju apa pun tak ingat dah. Itu bezanya kita dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka bila Nabi jawab begini, sangat banyak Nabi berpuasa sunat pada bulan Syaban ini. Lalu baginda melanjutkannya dengan satu penjelasan yang sangat menarik. Yang boleh jadi berlaku dalam kita pun. Yang Nabi sebutkan lagi, ini adalah bulan yang selalu dilalaikan oleh manusia, terutamanya dia tersepit di antara Rejab dan juga Syaban. Kita berlaluan pada azan. Muslimin, muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi kita lanjutkan dalam menghargai. Juga dalam kita benar-benar memanfaatkan umur dan Syaban yang sekali lagi direzekikan Allah Ta'ala kepada kita ini, tuan-tuan dan sekalian. Maka bila mana Sayyidina Usamah bertanyakan begitu, asalnya tanya tentang puasa Nabi. Banyak sungguh Nabi puasa sunat pada bulan Syaban. Dia ada efek kan, punya banyak Nabi puasa sunat bulan Syaban sampai efek kepada Sayyidatina Aisyah. Dan mengeluarkan satu hukum melibatkan mereka yang menggantikan puasa Ramadan. Ini maksudnya muslimat di belakang. Jadi kaum ibu di belakang boleh ambil ingatan juga. Juga boleh rujuk dengan ustaz-ustazah yang lain. Memang ada di sana dalil yang merupakan penjelasan Sayyidatina Aisyah ni. Yang beliau biasa juga menggantikan puasa Ramadannya pada bulan Syaban yang berikutnya. Sedangkan pada kita tak punya jauh jarak tu kan. Ya Allah, daripada Ramadan nak sampai ke Syaban banyak bulan tu. Lagi-lagi insan sekaliber Sayyidatina Aisyah. Ini bahkan guru kepada para sahabat pun. Tak boleh banding dengan kita dan Sayyidatina Aisyah ni tak ada contoh sama sekarang pun. Beliau adalah guru para sahabat setelah Nabi wafat. Tapi menariknya beliau gantikan puasa Syaban dan nak masuk Ramadan yang akan datang. Dan orang tanya, biologi kita kan macam lambat sangat lah. Apatah lagi beliau insan yang mulia, isteri Rasulullah SAW, mak kita semua, bonda kita ni. Dan sangat menarik penjelasan beliau bila mana beliau kerap menggantikan puasa Ramadan tu bulan Syaban yang akan datang. Rupa-rupanya kata beliau, kerana Nabi SAW sangat banyak berpuasa pada bulan Syaban, maka dia tak ada masalah untuk berpuasa pada bulan Syaban. Kerana bulan-bulan yang lain, dia lebih mengutamakan keperluan Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Jadi kita pun tahu kan, keperluan seorang suami ini maksudnya kena didahulukan. Yang bulan yang lain, bila Nabi tak adalah puasa banyak sangat, maka dia kena sedia lah. Dia kena sentiasa bersedia bila Nabi perlukan dia.
Dalam masa yang sama bila Syaban tak ada masalah. Dia ni pun boleh puasa bila-bila saja. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri banyak sungguh puasa sunat pada bulan Syaban. Efek sampai puasa ganti Aisyah. Walaupun asalnya itu adalah perbuatan Nabi secara individu kan. Pada kita Nabi nak puasa bila-bila pun puasalah. Tapi ia ada kaitan dengan ganti puasa Ramadan. Maka cara hukumnya boleh. Ganti puasa Ramadan ni hatta bulan Syaban pun tak ada masalah. Walaupun zahir macam lambat kan. Dalam masa yang sama yang afdalnya ganti awal. Supaya tak menjadi hutang kita dengan Allah SWT. Itu nak kata tuan sekalian, Nabi begitulah. Dalam menjalankan besar sungguh angkat amalan ni. Catatan amalan diangkat ke hadirat Allah. Nabi betul-betul bersedia dan Nabi sangat banyak berpuasa pada bulan ini. Dan yang terakhir kali kata Nabi SAW, Syahrul yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang biasa dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Kerana dia duduk di antara Rajab dan Ramadan. Rajab ni memang bulan yang orang perasan sebab dia bulan suci. Ramadan lagi kan yang cerita lah. Maka terselit bulan Syaban ni, kata Nabi, memai manusia yang melalaikannya. Dan yang terakhir kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sedangkan inilah bulan di mana catatan amalan itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan manusia ramai melalaikannya. Itu yang Nabi pun tunjukkan contoh. Nabi sendiri banyak puasa sunat pada bulan ini sampai sahabat perasan dia buatnya. Sampaikan sahabat tanya, wahai Rasul, wahai banyak betul puasa sunat bulan ni. Itu yang akhirnya tuan-tuan sekalian jadi ilmu juga kepada kita. Asalnya adalah soalan dan pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, inilah apa yang dapat kita kongsikan malam ini. Tetaplah ia bulan yang besar. Walaupun kita duk fikirkan Ramadan. Yang sedih sikit tuan, bila mana orang duk fikir apa kan ni? Syawal yang dipikir je kan. Padahal ni Ramadan depan muka ni. Jadi mudah-mudahan kita tidaklah begitu. Betul-betul kita orang beriman memang bersedia Ramadan tapi tetaplah Syaban yang duk ada ni juga bulan yang besar. Apakah persediaan kita dalam menjadikan buku yang akan diangkat ini adalah buku yang ditutup dengan amalan terbaik, seperti Nabi yang suka berpuasa pada setiap kali buku diangkat, sama ada secara mingguan, Isnin, Khamis maupun secara tahunan, iaitu bulan Syaban, kerap Nabi akan berpuasa pada saat tersebut. Maka mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni adalah manfaat, insya-Allah. Ada umur dan rezeki dan lambat lagi, memang kena panjang umur betul ni. Boleh jadi kita akan jumpa lepas raya nanti. Itu ada umur dan rezeki, itulah nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.